Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, nama saya ialah Nur Alia Natasha binti Muhammad Kamarudin. Dalam pembentangan kali ini, saya akan membentangkan tentang bagaimana kita boleh mengelakkan sumbang mahram daripada berlaku melalui penghayatan aspek akidah. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut cara-cara untuk mengelakkan sumbang mahram ini berlaku, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang maksud akidah. Apa itu akidah? Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, akidah bermaksud rukun agama yang menjadi asas kepada keimanan yang diyakini. Okey, selain itu, akidah juga bermaksud keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berasaskan dalil nakli dan dalil akli. Dalam bahasa mudahnya, akidah ini merupakan kepercayaan kita sebagai umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, akidah ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat Islam di atas muka bumi ini. Langkah yang pertama adalah dengan bermujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah bermaksud berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu. Hal ini kerana sumbang mahram ini berlaku disebabkan oleh nafsu yang tidak terkawal. Jadi, iman manusia ada naik dan turunnya. Jadi, kerapuhan iman ini juga membawa kepada berlakunya kekuasaan dari segi nafsu. Jadi, sebagai umat Islam, kita perlulah bermujahadah atau berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk melawan nafsu ini dengan sentiasa mengingati Allah dan sentiasa mengingati akan balasan yang akan diterima kelak. Selain itu, umat Islam juga boleh bermujahadah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah agar sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah yang seterusnya adalah dengan mempercayai bahawa Allah itu Maha melihat. Seperti yang kita tahu, terdapat 99 nama-nama Allah dan salah satunya ialah Al-Bashir yang membawa maksud Allah Maha melihat apa sahaja yang ada di dalam alam ini. Jadi, sama ada kita melakukan perbuatan sumbang mahram itu secara terang-terangan atau bersembunyi, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengetahui perbuatan itu. Justeru, apabila kita yakin dan percaya terhadap nama Allah ini, umat Islam pasti akan merasa takut untuk melakukan perbuatan sumbang mahram ini kerana mempercayai bahawa Allah sentiasa melihat perbuatan mereka. Jadi, sumbang mahram dapat dielakkan. Langkah yang ketiga bagi mengelakkan sumbang mahram daripada berlaku adalah dengan hidup berlandaskan ilmu, iman dan amal. Sebagai umat Islam, kita perlulah sentiasa beriman kepada rukun iman iaitu beriman kepada Allah dan lain-lain agar sentiasa mengingati Allah dan dapat mengelakkan daripada melakukan sebarang kemungkaran seperti yang kita ceritakan ini adalah sumbang mahram. Jadi, umat Islam perlu menitik beratkan didikan agama berlandaskan Al-Quran bagi memantapkan lagi keimanan dalam diri setiap individu itu. Jadi, apabila kita mendapatkan ilmu daripada Al-Quran ni, sudah pastilah ilmu tu adalah ilmu yang benar, yang tidak terpesong lah orang kata, yang sahih semuanya kan. Jadi, daripada situ sumbang mahram ni dapat dielakkan. Bila kita ada ilmu yang benar semua, mesti kita tak buat benda-benda yang macam tu. Tambahan lagi, ibu bapa juga perlu mempraktikkan ajaran agama ni kepada anak-anak. Terutamanya tentang nilai-nilai kehidupan yang perlu diikutilah sebagai umat Islam, supaya tak ada lah sumbang mahram ni berlaku dalam kalangan anak-anak atau kita punya keluarga lah. Langkah yang terakhir adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa berdoa? Sebab berdoa ni merupakan senjata bagi orang mukmin.
Sebab apabila kita ingin meminta sesuatu daripada Allah, kita perlulah berdoa. Sebagai contoh, kita nak masuk universiti atau kita nak dipanjangkan umur, kita perlulah berdoa kepada Allah. Sama juga dalam kes sumbang mahram ni, kita boleh berdoa kepada Allah supaya kita ni dijauhkan daripada perbuatan sumbang mahram ini, atau kita juga boleh berdoa kepada Allah supaya kita ni ada iman yang kuat, supaya dapat kita tak buatlah sumbang mahram ni. Dengan itu, sumbang mahram ni dapat dielakkan. Kesimpulannya, sebenarnya terdapat banyak lagi cara yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan sumbang mahram ini berlaku dari aspek penghayatan akidah. Sebagai umat Islam, kita perlulah mempunyai akidah yang teguh di dalam diri kita, kerana akidah ni merupakan penyuluh hidup. Jadi, bila kita ada akidah yang benar, akidah yang teguh, kita akan dapat banyak kebaikan sebenarnya. Contohnya, kita akan dapat ketenangan dari segi jiwa, akal fikiran. Jadi, bila kita ada akal fikiran yang baik, kita akan dapat membezakan baik buruk. Jadi, kita akan dapat tahu bezalah sumbang mahram ni perbuatan yang tak baik. Jadi, sumbang mahram ni kita tak lakukanlah. Oleh itu, akidah ni merupakan salah satu aspek yang penting lah dalam hidup kita. Kita ingin lihat langkah mengatasi berdasarkan penghayatan dari ibadat. Okey. Yang pertama, apa itu ibadat? Okey, ibadat merupakan amalan yang dilakukan bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala, yang mana ibadat ni adalah satu amalan yang menunjukkan bakti kita kepada Allah Taala sebagai seorang hamba. Okey, ibadat ni dapat hindarkan diri kita daripada perkara buruk yang tidak disukai Allah. Kerana apa? Ibadat ini merupakan satu amalan yang disukai Allah. Yang mana ibadat ni akan menjadikan kita ini memperoleh pahala dan juga membimbing kita daripada membawa kita daripada kita lalai. Okey, bila ibadat ni perkara yang baik. Jadi bila kita buat ibadat, maksudnya kita ni memilih antara untuk buat ibadat daripada melakukan perkara yang lalai, perkara yang tidak sepatutnya, daripada perkara yang sia-sia. Okay, contoh ibadat yang dapat kita berikan adalah solat, baca Al-Quran, berzikir dan menuntut ilmu. Pertama sekali, langkah mengatasi sumbang mahram ni adalah dengan menjaga solat dan mempelajari ilmu agama. Dengan menjaga solat, seseorang itu akan terhindar daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Kita tahu, kita sering dengar bahawa solat ini mencegah kita daripada kemungkaran. Tapi bagaimana pula jika seorang tu dah solat kan, dah solat semua tu, tapi dia masih ada rasa nak buat maksiat, nak buat juga sumbang mahram itu. Kenapa? Mungkin dari situ solatnya tak betul. Jadi perbaikilah solat, jaga solat dengan sebaik-baiknya, jaga khusyuk dalam solat, hadirkan rasa takut dan ikhlas dalam solat. Jadi bila kita hadirnya rasa takut dan ikhlas dalam solat, rasa takut tu akan buatkan kita rasa macam aku solat ni takkah aku nak buat maksiat, macam tu kan. Jadi kita hati kita ni akan tertahan daripada godaan-godaan nafsu syaitan tu untuk buat juga maksiat tu kan. Lepas tu dengan mempelajari ilmu agama, dengan mempelajari ilmu agama akan kita sentiasa memantapkan diri dengan ilmu, kerana ilmu ni akan membimbing kita untuk meninggalkan perkara yang buruk dan membawa kepada kemungkaran. Yang mana bila kita mempelajari ilmu agama, kita tengok sini, bila kita belajar ilmu fiqh, kita belajar ilmu agama ni, syaitan ni takut dengan orang yang ada ilmu. Syaitan ni akan takut untuk goda orang yang ada ilmu. Dengan ada ilmu juga, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, perhubungan apa yang halal, perhubungan mana yang haram. Dari segi perbatasan, mana yang boleh, mana yang tak boleh kan, apa yang akan menyebabkan akan berlakunya sumbang mahram, kita sendiri tahu. Jadi dengan pelajari ilmu, kita tahu yang kita ni kena jaga batas dengan abang, walaupun kita ni muhrim dengan abang, tapi kita kena jaga batas kan. Jadi dengan ilmu ni akan jaga diri kita daripada belenggu. Yang lelaki pun
akan tahu ni adik, adik ni sepatutnya dilindungi, bukan untuk melepaskan hawa nafsu semata-mata. Adik ni kena dilindungi, kita kena jaga hubungan. Kita boleh kahwin dengan orang yang bukan daripada darah daging kita sendiri, yang kita tak boleh kahwin, macam tu. Jadi dengan ilmu ni dapat memantapkan diri kita, dapat tahu halal haram, dan juga dapat membersihkan hati kita, kan, hati kita yang ada dosa, kan. Jadi bila kita mempelajari ilmu, kan, memantapkan diri dengan ilmu, hati kita bersih. Bila bersih, kita punya rasa untuk buat maksiat tu kurang, macam tu. Seterusnya menggalakkan perkahwinan. Menggalakkan mereka yang kematian pasangan atau tidak mempunyai pasangan untuk berkahwin. Kita beri dalam konteks, dalam semua mahram ini berlaku dalam institusi kekeluargaan, betul. Bapa dengan anak, abang dengan adik, adik dengan kakak, pakcik dengan anak saudara, atuk dengan cucu, kan. Jadi sebagai contoh, bila dalam keluarga bapa ini kehilangan isteri, sudah tentu dia ada siapa yang dia boleh layan. Maksudnya tak ada siapa yang boleh layan bapa tersebut. Tak ada, kiranya macam bapa ni kalau nak melepaskan nafsu dia, kira macam dia lepaskan anak dia, kan. Dia lepaskan ke anak dia sebab yelah, anak perempuan dia, contohnya anak perempuan dia dekat rumah, dia nampak balik kerja nampak anak perempuan dia, pergi kerja nampak anak perempuan dia. Jadi adanya godaan-godaan untuk bapa tu untuk melepaskan nafsu dekat anak dia tu. Jadi dengan berkahwin, dengan bapa dia ni berkahwin, dapat mengelakkan daripada melepaskan nafsu syahwat mereka ni pada ahli keluarga yang tak sepatutnya, kan. Kesian kepada anak, kesian kepada cucu, kesian juga kepada adik perempuan ataupun kakak perempuan yang menanggung. Jadi dengan galakkan perkahwinan, dapatlah menjaga seorang itu daripada melakukan satu hubungan yang terlarang, yang mana melakukan satu hubungan yang tidak dibenarkan oleh syarak, kan. Yang sepatutnya bapa tu boleh melakukan hubungan halal dengan wanita lain, tidak perlu melakukan hubungan yang tidak halal dari segi syarak, atau melakukan hubungan dengan anaknya sendiri. Jadi dengan menggalakkan perkahwinan, dapatlah menjaga anak, menjaga cucu daripada menjadi mangsa sumbang mahram ini. Seterusnya dengan melazimi berzikir. Melazimi berzikir kita boleh lah, contohnya Astaghfirullahalazim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dengan zikir ni, bila kita lazimkan, syaitan ni tak akan mudah untuk menggoda orang yang sentiasa istiqamah dalam zikir ni. Kerana apa? Orang yang zikir ni, bila kita sentiasa menyebut nama Allah, itu bermaksud bukti individu tu sentiasa ingat kepada Allah. Yang mana bila kita sentiasa berzikir, kita tahu Allah itu ada. Kita sentiasa ingat, kita sentiasa rapat. Kita rasa kita rapat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita rasa rapat ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan ni tak akan mudah untuk goyah dengan kita, tak akan mudah untuk goda kita, kan. Kita punya iman pun tak akan mudah untuk tergoyah, kan. Jadi dengan sentiasa berzikir, kita dapat untuk melindungi diri kita daripada digoda daripada syaitan. Contoh, setiap manusia ada nafsu dia. Kadang nafsu ini membuat-buat. Dengan zikir, ingat Allah. Jadi kita akan ingat, jangan buat maksiat. Kau akan terima balasan kalau kau buat maksiat. Kalau kita nak, contohlah, kita nak lepaskan nafsu, contoh seorang bapa nak melepaskan nafsu dia kepada anak. Ingat, dia ni anak aku. Allah tu tahu. Allah tu akan bagi balasan kat aku kalau apa aku buat dekat anak aku. Jadi dengan ini akan lahirnya rasa takut, rasa khauf dalam diri seorang bapa dan diri individu daripada melakukan maksiat. Jadi lazimilah berzikir, ingat
dengan berzikir dapat mengukuhkan keimanan, dapat mengukuhkan diri kita daripada godaan-godaan. Okey, kesimpulan di sini, dengan melakukan ibadah akan ada 3 perkara yang akan hadir, antaranya ikhlas, rasa takut dan ingat pada Allah, yang mana bila kita sentiasa melakukan ibadah, kita lazim, awal-awal mungkin kita terpaksa untuk lakukan kan, tapi bila kita dah lama-lama kita dah istiqamah, akan hadirnya rasa ikhlas yang mana kita buat bukan semata-mata untuk kelebihan dunia, tapi untuk tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita buat ibadah solat dengan khusyuk, zikir yang sentiasa berzikir, kita akan lazim dengan rasa ikhlas tanpa rasa terpaksa pun. Lepas tu rasa takut, bila kita sentiasa kita solat dengan khusyuk, kita berzikir, kita akan ada rasa yang mana Allah tu ada dengan kita, Allah tu nampak apa yang kita buat. Jadi kat situ kita akan rasa takut, takut untuk buat maksiat. Kita akan rasa takut kepada Allah, takut macam kita nak buat satu salah tu, kita takut sangat. Lepas tu kita sentiasa ingat kepada Allah, yang mana bila kita sentiasa berzikir kan, kita sebut nama Allah, yang mana kita solat, dalam solat itu ada nama Allah, yang mana kita tahu bila solat tu bila kita solat tu, kita tahu yang kita ini sedang menyembah Allah, yang kita berjumpa dengan Allah. Jadi dekat sini buatkan kita ingat pada Allah. Jadi bila hadirnya rasa ikhlas, takut dan ingat kan, Allah akan jaga kita daripada nafsu untuk melakukan maksiat tu, yang mana bila kita sentiasa ingat Allah, kita takut dengan Allah, kita takut nak buat maksiat, takut nak buat salah tu, kita takut nak buat salah ni sebab apa? Kita tahu Allah tu tahu yang kita ni akan buat ni, walaupun kita buat dalam keadaan yang kita rasa orang tak nampak, tapi Allah tu ada, Allah tu nampak, Allah tu tahu, Allah pun tahu niat kita apa sebenarnya. Jadi dengan kita melakukan ibadat ni, automatik nafsu kita akan terjaga sebab kita sentiasa berdamping dengan Allah. Syaitan ni takut untuk mengganggu orang yang berdamping dengan Allah sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Najwa Izzati binti Muhammad Zubair. Saya dari unit PK PPI SNP ambilan Jun 2022. Hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan atau memberitahu tentang cara-cara untuk mengatasi sumbang mahram dari aspek akhlak. Pertama sekali, apa itu akhlak? Akhlak diambil dari perkataan bahasa Arab iaitu al-khuluq, yang bererti perilaku, tingkah laku, kelakuan serta kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Dari segi istilah, akhlak ni bermaksud sifat atau perilaku yang ada di dalam diri seseorang dan mencerminkan tingkah laku tersebut. Sebagai contoh, jika tingkah laku atau perilaku seseorang itu baik, maka akhlaknya adalah baik. Dan jika tingkah laku atau perilaku seseorang itu jahat, maka akhlaknya adalah sebaliknya. Cara pertama untuk mengatasi sumbang mahram dari aspek akhlak iaitu mengukuhkan institusi keluarga. Seperti yang kita semua tahu, keluarga ni merupakan satu harta yang amat berharga bagi seseorang. Hal ini kerana kita berkongsi DNA serta darah yang sama. Cara untuk mengukuhkan institusi keluarga adalah dengan menjalinkan komunikasi yang baik. Sebagai contoh, anak lelaki berkomunikasi dengan baik dengan ibu, anak perempuan berkomunikasi dengan baik dengan ayah. Perkara ini akan melahirkan rasa kasih sayang antara satu sama lain serta dapat mengeratkan silaturahim. Kesannya, secara tidak langsung, perkara ini dapat menjauhi segala gejala sumbang mahram. Cara yang kedua adalah menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan ni bukan sahaja ketika dewasa, malah kanak-kanak yang belum baligh juga perlu menjaga hubungan. Bagaimana? Sebagai contoh, kanak-kanak perempuan yang belum baligh perlulah berpakaian yang sopan,
elok dan tidak terlalu mendedahkan walaupun belum wajib menutup aurat. Hal ini kerana kita tidak tahu nafsu seseorang itu bagaimana walaupun dalam ahli keluarga sendiri. Okey. Mengikut statistik, sumbang mahram menunjukkan bahawa kanak-kanak yang berada di usia seperti ini merupakan mangsa yang mudah dinodai oleh sang pelaku. Hal ini mungkin kerana mereka tidak terlalu terdedah tentang apa itu sumbang mahram, apa itu seks bebas dan sebagainya. Jadi wajarlah kita untuk memberi didikan kepada mereka tentang bahayanya sumbang mahram dan perlulah berhati-hati walaupun berada di dalam keluarga sendiri. Baiklah, akhir sekali, cara yang kita dapat lakukan adalah dengan menjaga diri sendiri. Bagaimana nak jaga diri sendiri? Okey, caranya sebagai wanita kita perlulah mengelakkan diri daripada berada di rumah berdua-duaan dengan anggota keluarga ataupun ahli keluarga lelaki seperti ayah, abang, adik lelaki maupun datuk sendiri. Biarpun anggota keluarga sendiri kita tidak tahu bila dan kenapa, bila dan bagaimana nafsu mereka ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Okey, selain itu, tidak berpakaian menjolok mata ketika berada di rumah. Sebagai wanita kan, kita perlu ada maruah diri. Menjagalah, walaupun berada di rumah, jagalah aurat dengan sebaiknya, iaitu tidak berpakaian yang mendedahkan mana-mana bahagian yang sensitif. Walaupun aurat sesama wanita pun kita perlu jaga, iaitu dari pusat hingga lutut. Kalau dengan lelaki macam biasa, tidak mendedahkanlah. Okey. Akhir sekali, tidak memanjakan suara ketika berbual. Contohnya macam tidak boleh, kerana manjakan suara ni dia dapat meningkatkan nafsu atau kegairahan seseorang. Baiklah, apa yang dapat disimpulkan di sini adalah sebagai umat Islam kita hendaklah mempunyai pengetahuan tentang akhlak, kerana akhlak amat penting dalam diri seseorang. Sebagai contoh, mendalami ilmu agama dengan lebih mendalam. Kita tanyalah sesiapa bagaimana nak memperbaiki akhlak kita supaya jadi lebih baik. Kesannya, akhlak yang tingkah laku yang baik akan mencerminkan akhlak yang baik. Okay. Kesimpulannya, kita hendaklah mempelajari akhlak yang baik agar diri kita dijauhi daripada perkara sumbang mahram ataupun perkara yang tidak diingini berlaku. Terima kasih. Okey, baiklah. Kita beralih kepada sesi soal jawab. Ada soalan yang hendak ditanya? Saya ada soalan yang ingin diajukan kepada Alia. Soalan saya ialah, apakah faktor utama yang menyebabkan sumbang mahram ini berlaku dalam kalangan keluarga? Baiklah, terima kasih kepada Kak Sarah kerana bertanyakan soalan. Jawapan saya bagi soalan tersebut ialah sebenarnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan sumbang mahram ini berlaku. Faktor yang pertama adalah disebabkan oleh nafsu syahwat yang bermaharajalela dalam diri kita. Ketundukan terhadap hawa nafsu ini berpunca daripada kelemahan akidah dan kelemahan iman. Selain itu, ketundukan terhadap hawa nafsu ini juga membuatkan manusia ni terlupa siapa yang akan menjadi mangsa terhadap kegiatan sumbang mahram tersebut, sama ada anak, cucu atau sesiapa sajalah yang dalam institusi keluarga kita tu. Faktor yang kedua adalah sumbang mahram juga boleh terjadi apabila isteri tidak memberi layanan yang sepatutnya kepada suami. Jadi apabila isteri tidak memberi layanan yang sepatutnya, suami ni mungkin akan berasa stres, tertekan. Jadi dia mungkin akan melepaskan nafsu tersebut kepada anak-anak mereka. Seterusnya ialah faktor ketiga. Faktor ketiga adalah
sumbang mahram juga boleh berlaku disebabkan oleh ketagihan pornografi. Keadaan ini boleh berlaku di antara lelaki yang dah berkahwin atau lelaki yang belum berkahwin. Contohnya bagi lelaki yang belum berkahwin, seperti yang kita tahu, lelaki muda ni ada sifat ingin tahu dan sifat ingin mencuba dalam diri mereka. Jadi mereka mungkin akan melakukan sumbang mahram ini terhadap adik mereka sendiri. Sifat ini juga membuatkan mereka ni lupa terhadap batas agama. Itu saja kesimpulannya. Kita sebagai umat Islam ni perlulah sedaya upayalah menahan nafsu kita dengan melakukan amal ibadat yang disuruh oleh Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah. Teruskan. Saya ada soalan untuk saudari Najwa. Saya masih keliru. Adakah anak lelaki dan anak perempuan boleh tidur sebilik tetapi berasingan tempat tidur? Terima kasih saudari Ain Ashika. Okey, dapat difahami daripada beberapa huraian atau peringkasan dari para ulama yang mengatakan bahawa pemisahan ini boleh berlaku sama ada sebilik tetapi tidak bersentuhan. Tetapi lebih baik kalau pemisahan tu berlaku adalah pemisahan bilik. Sebagai contoh kan, andai kata dalam sebuah rumah terdapat hanya 2 buah bilik dan salah satunya adalah bilik ibu bapa. Maka bilik ibu bapa tersebut perlulah dikhaskan kepada anak perempuan. Hal ini untuk mengelakkanlah daripada berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini seperti sumbang mahram. Terima kasih. Baiklah. Ada soalan lagi yang hendak tujukan? Saya nak menunjukkan soalan kepada saudari Anissa. Kita sudah maklum bahawa banyak implikasi yang akan terjadi sekiranya sumbang mahram berlaku. Jadi boleh tak saudari Anissa nyatakan antara implikasi yang akan berlaku dalam sesebuah institusi keluarga? Kepada saudari Karinisa. Okey, baiklah. Implikasi dalam institusi kekeluargaan. Okey, kita akan nampak kesan buruk dalam akibat sumbang mahram ni, yang mana hubungan kekeluargaan ni akan retak. Yang mana bila berlakunya keretakan dalam sesebuah keluarga, maka hubungan kekeluargaan tu akan susah dieratkan lagi. Lebih lagi apabila anak sendiri menyimpan dendam terhadap keluarga sendiri kerana ahli keluarga sendiri yang melakukan perbuatan terkutuk kepadanya. Yang mana keluarga ni sepatutnya menjadi pelindung dan juga sebagai penjaga kepada anak tersebut. Tapi jika berlakunya sumbang mahram ini kepada dalam keluarga ini, maka kepercayaan dan rasa selamat dalam keluarga tu dah tiada. Jadi anak-anak ni sepatutnya mendapat pembelaan yang sewajarnya daripada keluarga mereka tersendiri, terutama seperti ayah kandung yang sepatutnya membela mereka dan menjaga mereka, kerana ayahnya adalah orang yang patut menjaga anak perempuannya. Yang mana dalam peribahasa, harapkan baga pagar makan padi, yang mana harapkan bapa untuk menjaga anak perempuannya, tapi bapa sendiri yang melakukan perbuatan terkutuk kepada anaknya. Jadi sebagai ahli keluarga, sebagai abang, sebagai adik lelaki ataupun atuk ataupun pakcik, perlulah menjaga ahli perempuan dalam keluarganya dengan sebaik mungkin. Itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan. Jadi kita tamatkan sesi soalan jawab kita di sini saja.